So kita tunggu lagi 5 minit. Boleh? Kita tunggu 150 orang ke? Boleh saya. Boleh saya. Okay, kita start je lah. Dengar suara saya? Dengar saya. Ada siapa Dengar pun saya. boleh jawab. Dengar tak suara saya? Dengar saya. Dengar. Dengar saya, dengar saya. Okay, dengar suara saya? Saya tak dengar suara kamu. Dengar tak? Dengar. Dengar Oh, saya. dengar. Okay. Dengar saya. Baru dengar. Sorry. Saya di automatic on mute saya. Okay, saya start . Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Al-Fatihah. Okay, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat menghadirkan diri kepada taklimat projek kejuruteraan elektrik 1 ni. Walaupun kita buat pada waktu malam, kerana saya cuba cari masa daripada minggu lepas, tetapi saya cek jadual memang tak ada masa. So masa yang paling sesuai untuk saya bertemu semua sekali ni pada waktu malam lah. So kita sekarang ni berada pada ke minggu ke-11 dan kita semakin menghampiri pengakhiran untuk semester 1 2021-2022 lah. Dan saya harap semua pelajar progres untuk FYP 1 ni berjalan dengan lancar lah. Seperti saya maklumkan pada seminggu lepas, saya harap para pelajar dapat selalu berjumpa dengan penyelia untuk melaporkan progres berkenaan projek anda lah. Sebab bagi pensyarah, dia tak kisah student tak datang. Cumanya dianggap apabila student tidak datang, maka student itu dapat melakukan projek itu dengan sendirilah. So tak perlu tunjuk ajar ataupun approval daripada penyelia dia lah. So saya harap pelajar tak jenguk-jenguklah penyelia anda. Okay, sebab kita nak menghampiri ke penghujung semester 1 ni. So saya cuba buat taklimat ni dalam masa sejam saja. So agenda ni tak banyak, kita 3 agenda saja. Yang pertama adalah cadangan tajuk projek, yang kedua adalah penilaian FYP 1 dan yang ketiga adalah hasil kerja FYP 1. Okey, kita terus. So berkenaan dengan cadangan tajuk projek, so Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah bermesyuarat berkenaan dengan cadangan tajuk projek para pelajar dan komen daripada penyelia ataupun penilaian di situ, dia lebih melihat kepada tajuk yang diberikan oleh para pelajar. Kerana kebanyakan tajuk yang diberi itu tidak bersesuaian ataupun tidak menggambarkan apa yang pelajar lakukan pada projek tersebut.
Contohnya kumpulan 4 tak silap saya. Dia buat generate apa? Solar power generator. So dia cakap power generator tu besar, nak buat genset ke, nak buat apa kan. So dia suruh kecilkan lah. Dan penyelia dia defend lah tajuk tu. Dia cakap sebenarnya pelajar guru tersebut mungkin dia tersalah tulis. Dia pun tak perasan. Sepatut tajuk dia portable power generator. So portable power generator tu kecil lah tajuknya. So saya harap para pelajar dapat berbincang dengan penyelia adakah tajuk yang dibuat tu bersesuaian. Sepatutnya kalau pelajar bertemu, sepatutnya pelajar tahu tajuk sesuai ke tak sesuai. So kalau senyap je maksudnya tak jumpa langsung tu lah. So pastikan yang para pelajar menyemak berkenaan dengan tajuk, ahli kumpulan, penyelia, supaya entah-entah penyelia dah hilang kan. Pastikan anda check lah. So untuk check berkenaan tersebut, anda boleh refer di sini lah. Saya ada bagi kepada beberapa pelajar yang nak menambah baik tajuk. So untuk menambah baik tajuk tak ada masalah. Kalau nak tambah baik tajuk sajalah. Maksudnya di sini tajuk tu berubah. Bukan tajuk tu berubah. Tajuk tu dia twist sikit je. Maksud macam tu lah. So pelajar buat benda yang sama, cuma tajuk je berubah lah. Tetapi kalau ada projek yang bertukar 100%, so para pelajar tu perlu buat proposal semula lah. Iaitu pastikan berbincang dengan penyelia anda lah. So para pelajar boleh refer di sini. Saya ada bagi link. Untuk refer pula. Okay, refer kat sini. So di sini nanti ada maklumat berkenaan dengan kumpulan, tajuk dan penyelia lah. Dan pastikan yang kumpulan tu betul. Tajuk tu betul lah. So kalau ada tajuk yang salah tu boleh edit kat situ lah. So pastikan edit sebelum minggu ke-12. Minggu depan lah. Lepas tu saya nak masukkan ke dalam SAS ke dalam SMAP awak. So pastikan tajuk tu betul lah. Okay, ada sebarang soalan tentang ni? Ada sebarang soalan? Ada sir. Okay. Saya risau kalau semua senyap ni. Malam-malam ni kan. Mana tahu tengah tengok cerita apa malam ni. Sekarang pukul 9 lah. Cik ramah berita lah sekarang kan. Okay. Key point kat sini, jumpa penyelia anda. Tu je. Okay. So ini adalah penilaian FYP1 yang akan diadakan. So kita ada dua site. Yang pertama adalah site di sebelah penyelia, yang mana dia mewakili 60% daripada markah keseluruhan lah. Dan penilai 40%. Seperti semua lihat di sebelah kiri saya. So di sini untuk penyelia, dia ada 3 elemen yang akan dinilai lah. Pertama, logbook anda. So pastikan anda menulis logbook untuk setiap minggu lah. Dan logbook tu hendaklah diisi dengan betul lah. Selain daripada logbook tu, sebenarnya ada elemen lain. Saya tak tulis kat sini. Saya kena tunjuk kot. Rubik dia. Sekejap tak nampak kan? Saya share balik. Nampak skrin saya? Nampak ke skrin saya? Nampak slide. Nampak. Nampak projek tu Sekejap. Saya kena tak tukar lagi Sekejap Saya kena share balik Saya kena stop share. Okay, sekejap. Saya share balik. Betul ke tajuk ni? Okey, betul. Ni saya share dengan penyelia. So benda yang sama je. Okey, ini benda yang sama je sebab saya share benda yang sama. So untuk logbook ni ada elemen yang dinilai lah. Pertama, beberapa kali kerap perjumpaan dengan para penyelia. Kemudian weekly update dekat logbook. So macam mana projek yang diimplement tu lah. Adakah sama dengan apa yang dirancang lah. Dan yang keempat ada aktiviti di effort lah. So ni ada elemen-elemen yang akan dinilai di dalam logbook lah. Ia bukan sekadar buku logbook yang awak tulis dalam SMAP tu lah. Tapi dinilai dari segi lain lah. Okay. Yang kedua adalah interview. So interview ni dia menilai sejauh mana pelibatan para pelajar dalam projek tersebut lah.
So penilai akan menilai mungkin dari segi pertemuan mingguan tu, dia akan menilai di situlah sama ada pelajar menunjukkan pengetahuan ataupun berjaya mengimplementkan pengetahuan dia di dalam projek tersebut lah. Okay, yang kedua, skill yang digunakan semasa melakukan projek. So daripada skill ni bukan terdiri daripada skill buat projek. Maksud saya teknikal skill, skill-skill yang lain lah. Skill daripada segi macam mana berkomunikasi, macam mana berbincang antara satu sama lain, tak bergaduh kan. Itu adalah skill-skill lah. Macam mana nak manage projek supaya projek itu berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah student commitment lah. So ini adalah dinilai oleh penyelia lah. Okay. Dan yang terakhir adalah project proposal. So project proposal ni, ini ada elemen yang dinilai lah. Ni saya akan terangkan kemudian. Okay, itu adalah untuk penyelia. Kalau untuk panel ada dua yang akan dinilai. Pertama adalah presentation, yang mana yang akan dibuat pada study week. Dan yang kedua adalah kertas cadangan lah, ataupun project proposal sebanyak 25 markah. So para pelajar perlu menghantar project proposal ni sebelum presentation pada minggu study week. Okay, yang ni ada sebarang masalah. Rubrik dia sama presentation tu biasalah, rubrik biasa. Project proposal ni sama dengan project proposal sini, saya terangkan kemudian. Ada sebarang pertanyaan tentang rubrik penilaian? Sir, Ya. rubrik tu sebagi kat mana? Author Saya nak share ke rubrik tu? Tak payah tak. Saya share yang umum tu je lah. Awak nak tengok yang kecil-kecil tu? Boleh juga. Boleh, nanti saya share. Dan saya upload dekat author. Alright sir, thank you. Okay. Sir, Ya, lagi? Ada apa? yang pasal presentation ni waktu study week tu, yang tu kita kena present live ke atau kita buat video? Online lagi. Means Online. kita Google Meet, lepas tu kita present macam tu lah? Okay. Okay. Nanti saya terangkan. Okay. Habis dah. Slide saya 13 je. Okay. Apa yang dijangka, apa yang di-expected daripada projek FYP 1 ini? So di akhir semester, pelajar perlu memastikan dua benda lah. Pertama, kertas cadangan projek ataupun proposal lah. Yang kedua, pembentangan cadangan projek. Jadi sama ada PowerPoint ke, Plexer ke, ataupun apa-apalah Plexi kan. Plexer tu makanan kan. Plexi ke kan, dan apa Canva ke, tak kisahlah. Asalkan dia dapat bentangkan cadangan projek tersebut. Okay, yang ni ada masalah, ada dua benda yang kena hantar pada projek semester, proposal dengan presentation. Okay, kertas cadangan projek, dia perlu mengikut format yang diberikan. Saya akan berikan format, saya dah buat, cumanya saya tak finalize lagi. Okay, saya terangkan dulu, saya tunjuk format dia. Okay, yang kedua adalah tak boleh lebih pada 40 muka surat. So tak payah panjang-panjang sangat. Okay, 40 muka surat tu panjang tu. Okay, yang ketiga perlu mendapat pengesahan penyelia sebelum dimuat naik di author. So sebelum para pelajar muat naik di author, pastikan pensyarah sign dan chop. Saya nak pastikan yang proposal yang dibuat naik di author tu disemak dahulu oleh penyelia. Dan tolong jangan bagi last minute lah. Contohnya saya suruh hantar hari minggu ke-14, awak bagi hari Khamis minggu 14. Memang haram lah penyelia awak nak check. Pastikan yang siap awal lah. Awal tu maksudnya kalau saya suruh hantar, saya hantar minggu ke-14, minggu ke-13 tu dah hantar ke penyelia lah. Supaya dia ada ample time untuk periksa dan untuk tambah baik lah apa yang ada pada kertas cadangan projek tersebut lah. Dia sama je macam proposal yang orang hantar keping tu. Keping lah, 2 keping. Cumanya awak perlu tambah baik lah. Sebab saya tengok sebelum ni kertas cadangan macam asal ada je kan. So pastikan yang ni buat betul-betul lah. Supaya nanti apabila semester depan, awak tak perlu ulang balik chapter tu. Sebab kertas cadangan projek ni, dia mewakili chapter 1, chapter 2 dan setengah dari chapter 3. Chapter 1 tu ada proposal awak yang objektif, scope, apa lagi, penyataan masalah. Itu dah chapter 1 lah.
Chapter 2 adalah kajian literatur awak tu lah, ataupun literature review awak tu. Dan yang ketiga tu adalah metodologi lah. So metodologi tu awak dah rancang metod apa nak guna. Nanti kita tengok sama-sama. Okay, so sebuah kertas cadangan mestilah memenuhi perkara-perkara yang di bawah ini. Pertama, bisa ada introduction. Yang kedua, problem statement. So introduction ni awak ceritakan segeneral apa yang awak, apa kaitan, apa masalah yang nak buat lah. Segeneral lah. Penyataan masalah ni sebenarnya apa awak nak buat. Awak boleh gunakan 6W1H lah. What? Sini what lah. Apa yang nak buat? Apa masalah yang awak nak atasi? Okay. Yang ketiga, objektif. Macam saya cakap, objektif ni tak perlu banyak. Sebab saya tengok saya cerita banyak kali tapi mesti salah juga. Objektif mestilah tak lebih atau sama dengan 3. Tak perlu buat objektif sampai 10. 2 pun dah cukup. Paling baik 2 atau 3 je. Dan saya ulang banyak kali ni. Objektif tu mestilah boleh di-measure. Apa maksud boleh di-measure atau boleh diukur? So apabila awak tulis objektif tersebut, awak boleh buat objektif tersebut di hujung semester 2. Contohnya, membina satu prototype. Contohnya. So keyword dia adalah membina lah. Saya tak buat. Saya rasa sebabnya Dr. Faizal dah beritahu kan saya ni. Saya ulang benda sama juga. Contohnya membina, prototype. So kata kerja kat sini ataupun verb dia adalah membina lah. Membina prototype. So apa yang dibina? Prototype. So apa hasil daripada projek tersebut? Sebuah prototype lah. So, okay. Jangkaan hasil ni adalah apa yang awak cerita dekat objektif. Kalau awak membina, so jangkaan hasil dia adalah sebuah prototype. So boleh tak saya measure? Boleh. Macam mana? Adalah sebuah ni. Kalau tak ada sebuah, maksudnya objektif projek tersebut tidak dicapai. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia too big. Ataupun too big lah. Too big. To make ke boleh juga. To make. Manalah yang berkurang sinonim dengan too big ni. A prototype. Maksudnya awak satu dah prototype. Tak payah buat 10 prototype. Ataupun satu set ke. Yang kedua contohnya mengkaji. Contohnya sebenarnya mengkaji lah. Mengkaji kaedah pengairan pertanian yang bersuaian untuk petani di Malaysia. So ramai buat pertanian kan. So mengkaji lah. Ataupun to study. So verb dia adalah to study. Study lah kan. Kan study. So apa yang dihasilkan diri ini adalah sebuah sistem. Satu sistem. Yang paling sesuai untuk dibuat di Malaysia. Contohnya. Hasilnya adalah sistem lah. So sistem tu akan diterjemah kepada prototype. So objektif awak 2 je. Satu, mengkaji sistem pengairan pintar yang dilakukan oleh petani di Malaysia. Itu satu objektif. Yang kedua, membina prototype pengairan pintar untuk pertanian hidroponik contohnya. So awak tahulah tu, dia tak perlu panjang, dia tak perlu bombastik, tapi dia kena realistik. Realistik tu maksudnya tu awak boleh buat lah. Janganlah awak janji manis kan. Janji-janji manis. So di akhir nanti awak tak boleh buat apa yang awak cakap tu. So pastikan yang tak perlu banyak objektif. 1 atau 2 je. Dan tak perlu pun cerita. Okay, pertama, saya ingin membina sebuah kereta yang boleh bergerak ke depan. Kedua, saya ingin membina sebuah kereta yang boleh dinaiki oleh 4 orang. Tak payah pun cerita tu. Itu sebenarnya detail yang awak perlu cerita dekat skop awak. Kalau objektif ni cuma awak cerita membina sebuah kereta yang boleh terbang. Contohnya. Ataupun membina sebuah kereta terbang. Kemudian di sekolah kereta terbang tersebut boleh dinaiki oleh 2 orang penumpang yang beratnya mestilah kurang daripada 200 kilo. Itu adalah benda skop lah.
Faham? Yang paling penting jangan banyak, yang kedua jangan merapu. Tu je. Jelas, ada verb, ada kata kerja dengan ada apa yang awak nak buat tu lah. Dah So nombor 2 adalah skop projek. So skop projek ni awak bataskan apa yang awak cakap di dalam objektif. Contohnya membina sebuah kereta terbang. Asal sekali, kereta terbang tu dibina berdasarkan makro pengawal bla 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 bla. Dia mempunyai 4 biji tayar, okay, dan boleh dinaiki oleh 2 orang penumpang. Berat penumpang mestilah tidak kurang daripada 200 kg. Itu dah projek skop lah. Awak ceritakan ataupun awak bataskan projek awak tu lah. Contoh tadi saya refer balik kepada power generator tu kan. So kalau nama tajuk tu power generator, kan benda ni dia di hujung langit ke hujung bumi. Generator ni kan. So contoh power generator ni apa? Contohnya substation TMB tu power generator juga. Sekarang nak buat projek FYP power generator untuk TMB kan. So awak kena kecilkan skop dia dan awak tunjukkan, okay, saya buat sampai sini ke sampai sini je. Nanti bila panel tanya, kenapa awak tak buat yang ni? Saya tak buat yang ni kerana projek skop saya sampai sini saja. So nampaklah awak tu buat projek tu berdasarkan proposal awak. So ia akan dibataskan di projek skop anda. Faham? Faham. Faham, seorang ni faham. Lagi 148 ni senyap ni. Faham, sir. Faham, sir. Saya dengar awal semesta faham juga, tapi bila hantar sama je. So, pastikan yang jangan salah lagi lah. Cuba saya tengok kertas cadangan tu sama je. Ini umpama masuk telinga kanan, lupa nak tutup telinga kiri kan. Dia keluar je. So, pastikan yang objektif tu pertama realistik, yang kedua pendek je. Dan skop projek tu awak tulis je. Batasan projek awak tu tak perlu panjang. Cuma cerita apa yang saya rasa di sampai mana. Okay. Itu adalah objektif, skop dan jangkaan hasil. Jangkaan hasil daripada projek ini lah. Dia lebih kurang skop je lah. Cuma awak ceritakan saya akan membina satu prototype kereta terbang. Kereta terbang ini boleh terbang daripada sini ke sini. Jangkaan hasil lah. Ataupun awak tulis berdasarkan objektif awak lah. Okay, yang seterusnya adalah kajian literature review. So literature review ni macam yang Dr. Fajar tu cerita. So dia ada bagi template kan. So awak boleh refer template tu je lah. Cuma kat sini sebab kita pada level diploma, saya tak expect yang awak buat kajian lepas tu macam buat PhD lah kan. Apa yang awak perlu buat, awak tengok projek yang hampir sama dengan awak. Dia tak semestinya projek tu daripada jurnal. Contohnya awak projek kita terbang kan. So awak cari dalam library dekat jurnal IEEE tu, awak tak jumpa kan kita terbang. Awak boleh cari daripada website. Tapi pastikan website tu ada link lah. Link tu awak akan simpan di rujukan lah. So awak buat satu table macam untuk file cerita tu kan. So table tu ceritakan berkenaan dengan karakteristik projek sebut lah. So karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C. So yang ini buat guna microcontroller A, yang ni buat microcontroller B, yang ni microcontroller C contohnya lah. So yang ini dia buat yang ini, dia buat yang ni, dia buat yang macam ni. Contohnya yang ini guna kabel warna merah juga, warna hijau. Tak ada masalah sama. Kemudian apa kelebihannya ini? So yang ini macam ni kelebihan dia, kekurangan dia macam ni. So awak boleh terangkan balik lah apa yang awak tulis table sebut lah. Biasanya kita buat banyak kalau untuk PhD mungkin sampai 1000 kan, tapi awak ni mungkin dalam 10-20 gitu kan dah cukup dah kot. 10 pun dah cukup. So awak pastikan yang awak ada reference kat sini lah. Dia paling baik jurnal lah. Jurnal tu ada Scopus, kan mana-mana lah, yang pastikan jurnal tu wujud lah kan. Sebetulnya awak boleh tengok daripada IEEE kan. Dr. Fazil ajar macam mana tengok kat IEEE kan. Banyak lah. Awak boleh tengok dekat Sign Direct. Banyak lah. Kena boleh tengok lah. So awak cari, awak simpan jurnal ni dan ambil link dia lah, tajuk, pengarang apa semua kan. So simpan dekat reference lah. Ini saya tak cerita panjang lah. Ni tak habis 9:30.
Okay. Yang kedua adalah metodologi. Saya metodologi tak lama sentuh. So metodologi ni untuk projek ni, metodologi ni sebenarnya apakah step-step yang awak akan buat dalam projek tu, yang akan awak buat. Bukan yang awak dah buat, akan. So di sini awak perlu cerita lah. So metodologi ni ada banyak jenis kalau awak belajar. So dia ada waterfall, ada dua sebenarnya, sync dan async lah. Synchronous, asynchronous, dia ada waterfall, dia ada apa nama yang pusing tu, saya tak ingat dah. Lepas tu dia ada IoT framework, dia ada nama-nama lain lah, awak boleh refer lah kat penjeli awak lah. Kalau saya lebih prefer guna waterfall. So waterfall ni simple je. Ni ada waterfall. So ni adalah metodologi dia. Dia ada requirement, dia ada analysis, dia ada design. Kat sini sebenarnya berkod lah, ni implementation. Ni implementation lah. Testing, maintenance. So awak ceritalah requirement ni apa awak nak cari. Awak nak cari project requirement. So awak ceritalah apa nak awak nak cari. Awak analyse lah requirement awak ni. So dalam metodologi ni awak tunjukkan yang metodologi ni lah. So metodologi ni dia ada macam ni lah. Kalau ni waterfall dia macam ni lah lebih kurang. Jadi sampai ke bawah lah, habis lah. Dan sebenarnya dia akan naik atas balik nanti. So awak ceritakan lah. Bukan saya suruh awak lukis ni balik. Awak lukis dan awak adapt dalam projek awak. Tu maksudnya lah. So awak kaitkan dengan projek awak. Kalau ada requirement, apa requirement projek awak nak buat. Contohnya tadi pengairan kan. So pengairan, apa requirement dia contohnya. So awak boleh cari dah requirement dia kan. Sebab SEM ni patut dah ada requirement. So awak analyse requirement kat atas lah. Analyse. So awak tengok apa requirement, awak analyse perlu tak perlu. Dan design ni, awak buat design ni adalah top view design. Top view design tu cuma awak tunjukkan lah. Contohnya awak nak guna microcontroller Node MCU. So dia adalah Node MCU lah. So bersambung dengan apa? Bersambung dengan relay contohnya. So relay tu bersambung apa? Bersambung dengan pump. So awak overview saja, tak perlu pun awak buat mendalam sangat, cuma awak buat lebih kurang je. Kalau lebih kurang lah secara kasar, dalam bahasa Melayu secara kasar lah, awak punya diagram dia dah bentuk block diagram je. Tak perlu awak lukis gambar UNO lawa-lawa kan, dia tak perlu lagi. Implementation ni awak cerita macam mana awak nak implement. So awak implement daripada ni lah. Daripada top view ni awak akan generate flowchart. Sebenarnya flowchart tu awak akan generate flowchart dulu lah. Flowchart, kemudian awak generate top view lah. Kemudian awak implement lah. So implement tu kalau projek awak IoT biasanya ada dua part lah. Pertama hardware, software. So awak assemble hardware, awak buat software lah. So barulah jadi IoT lah. Jadi dulu benda kan hardware software. So benda ni lah awak kena cerita dalam implementation. Macam mana awak nak implement hardware, macam mana awak nak implement software. Kemudian testing. So testing akan ada dua peringkat lah. Satu testing hardware, lepas tu awak kena testing software, lepas tu awak testing kedua-duanya, lepas tu awak testing modul. Modul baru awak testing semua. Maintenance tak ada lah. Maintenance ni awak ganti dengan verification. So selepas awak testing, akan verify. Testing cuma kita tengok kat testing ni, kita tengok adakah functionality itu betul. Functionality, contohnya saya nak buat pengairan dia, adakah apabila saya tekan button ini contohnya pump ini akan bergerak. Itu adalah testing secara functionality lah. Di verification saya akan test logik dia. Contohnya saya nak buat pump ni sepatutnya akan on pada 3 kali, pagi, tengah hari, petang. So adakah benda tu berlaku? Contoh saya nak set pada pukul 12 tengah hari. Adakah betul pukul 12 tengah hari benda tu berlaku? Mungkin kita set 12 tengah hari tapi dia hidup pada 1 tengah hari. Even betul function dia hidup, tetapi dia dari segi logik dia salah lah. Sebab dia patut dia on 12 tengah hari tapi dia on 1 tengah hari. Memanglah dia on tapi dia salah. So dari segi verification dia tak pas lah. Dari segi functionality test dia pas. Itu maksudnya lah. Dan benda tu dah awak kena ceritakan lah secara ringkas. Dia kena adapt dengan projek yang awak buat lah. Dia bukan sekadar ambil tepek waterfall, pergi Google, waterfall, metodologi, keluar gambar je tu kan, tepek dalam report, lepas tu buat satu perangan satu. Bukan.
dia awak kena adapt dengan apa yang awak buat lah. Okay. Faham? Metodologi. Dia ada banyak jenis metodologi lagi. Awak boleh tengok ataupun boleh tanya supervisor awak apa metodologi yang bersesuaian. Okay, faham? Ada chat eh? Chat apa tanya? Faham, sir. Faham ni, tanya Faham, terbang. sir. Kita terbang semua tanya terbang ke mana Faham, sir. Okey, jangan terbang ke dalam mimpi sudah lah kan. Okey. Ni dah settle. So Okay. So ini adalah hilang dah saya punya pen. Ni dah settle, kerja data dah settle, metodologi settle. Okay, perancangan projek. Perancangan projek ni adalah gancat. Saya rasa awak dah belajar dalam subjek entrepreneur, betul? Project planning. Saya dipahamkan entrepreneur dah belajar buat proposal ni. Sepatutnya saya tak payah ajar pun. Dah pandai semua. Okay, gancat. So gancat dia ada berbagai jenis type. Awak boleh ikut kesesuaian projek awak. Ni contoh gancat. So dia ikut bulan. So ini dia punya aktiviti. So awak boleh buat gancat ikut semester. SEM 1, SEM 2 ataupun awak boleh buat panjang sampai tahun depan. Pun boleh jugalah. Ikut saya awak lah. Kalau tak muat slide tu, saya tak muat saya rasa. Awak kena pecah dua lah. Satu SEM 1, satu SEM 2. So untuk ganjat satu apa patut buat. So apa aktiviti yang patut awak buat. So bila patut dia habis. So flag ni maksudnya kalau dah siap kan. So awak boleh cari template kat internet. Banyak template. Guna PowerPoint boleh. Guna Microsoft Project boleh. PowerPoint pun boleh. PowerPoint kena gigih sikit lah. Guna Google Sheet boleh. Guna Microsoft Excel boleh. Apa lagi boleh, guna Canva pun boleh, macam-macam boleh buat. Guna Google Slide pun boleh. So jadi template, Google template ada keluar template gancat. So awak sesuaikan dengan projek awak lah. So awak tentukan berapa banyak. Nanti di akhir semester 1 ni penilai awak tengok lah, okay, apa yang patut awak buat. Adakah apa yang awak rancang tu awak dah buat. Itulah. Sebenarnya gancat ni bukan untuk saya, gancat ni untuk awak. Supaya awak boleh cat apa kerja awak. Okay. Contohnya lah yang dah siap, So kat mana lagi yang tak siap. So apa halangan yang menyebabkan awak tak dapat buat. Contohnya motivasi kurang kan. Ataupun aduh malasnya nak buat. Itulah kan. So yang benda-benda itulah yang awak perlu atasi lah. Dengan ada gancat ni, okay, saya tengok, saya sepatutnya saya buat 12 task. Tapi task satu pun tak siap lagi. Contohnya lah. Okay. So ada apa-apa pertanyaan tentang gancat? Yang gancat tu kan, time awal SEM dulu saya tersalah isi attended apa tu, yang kena isi setiap minggu tu. Tak apa, nanti awak upload baru je. Tersalah upload kat situ, lepas tu nak delete tak boleh. Tak apa, awak tunjukkan je kat hujung semester. Itu untuk panduan awak, kalau salah tak apa, awak buat untuk panduan awak je. Nanti bila present awak betulkan yang tu lah. Okey, sir. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey. So kalau tak ada, kita pergi ke yang seterusnya adalah jangkaan pula. Nak turun habis. Okey. Jangkaan cost project ataupun cost estimation. So cost estimation ni sepatutnya awak dah ada metodologi ni, awak dah ada overview design awak tu, awak patut tahu ataupun awak patut rancang. Ini rancang sebenarnya. Rancang apakah benda yang ataupun apa komponen elektronik yang awak akan gunakan untuk semester 2 nanti. So di sini awak kena rancang lah. So the best way awak gunakan Excel biasa boleh sebenarnya. Kalau awak rasa tak nak guna WBS kan. Standard project management saya rasa dalam entrepreneur ni mesti guna WBS kan. Work based work base tapi tak perlu ada project management apa semua ni, cuma untuk hardware dan software je sebenarnya. Ataupun kalau awak rasa tak, awak cuma buat guna Excel je lah. Contohnya item
Ataupun boleh guna table biasa je. Item, cost per unit. Okay. Quantity, total lah. Bawah ni ada total jugalah. So awak boleh tahulah apa barang awak guna, apakah kos yang awak anggarkan lah. So supaya nanti, okay, bila awak ada benda-benda ni nanti, awak boleh request kat saya. So saya akan minta bajet, saya minta bajet. Cuma saya tak tahu apa itemnya awak. So saya check item ni, cross check. Kalau item tu tak ada dalam saya punya simpanan, mungkin saya boleh buat pembelian lah untuk awak. Sementara cuti semester 1 tu. Kalau tak ada, tu awak kena beli sendirilah. Tapi kalau contohnya microcontroller, hampir semua saya ada. Saya ada Uno, saya ada Note MCU, ESP32, ESP32 Bluetooth, Raspberry Pi saya ada, Raspberry Zero saya ada, Raspberry 3 saya ada. Banyak benda saya ada lah. Sepatutnya nanti awak kalau awak nak keluar buat bajet pun mungkin benda-benda yang saya tak ada lah. Contoh benda saya tak ada biasanya button-button yang lawa-lawa tu saya tak ada. So awak beli yang tu lah. Kalau button tu baru RM1.50 gitu kan. So tak perlu awak keluar sampai contohnya sensor. Awak nak sensor selepas dia minta sensor berkenaan dengan apa lah nama dia. Apa saya teringat gambar bentuk je. Namanya EC. Ni soil EC. Lepas tu sebabnya dia minta dari tengah SEM, saya tak boleh carilah. So isi tu dia road lah. Harga dia mahal RM1,000 lebih satu. So benda-benda macam ni lah yang awak kena jangka pada semester ni supaya awak boleh ready untuk semester depan. Kalau benda tu terlalu mahal dan dia tak boleh buat, awak kena cari alternatif lain lah. Tu maksud saya lah. Tu sebabnya saya minta buat jangkaan kos ni lah. So saya boleh tengok apa yang ada, apa yang tak ada tu mungkin saya boleh belikan lah melalui jabatan lah. Pamer ni, kenapa dia penting? Kalau minta SEM depan, tak minta SEM ni, saya tak boleh buat apa-apa lah. Kalau tak ada. Okay. So itulah jangkaan kos. Jangka projek pun saya dah cerita tadi. Ya. Kalau dekat project cost estimate ni kita tambah kos luar jangkaan ke boleh ke? Maksudnya kalau apa contoh kos luar jangkaan? Maksudnya contoh kalau next waktu nak buat projek tu which is next time baru macam perlukan duit tu boleh ke? Ke memang Tak kena boleh. bagi tahu juga? Oh okey. Tak boleh sebabnya saya kena beli barang. Saya tak ada duit, saya beli barang je. Sebabnya jabatan je bagi barang. Dia tak bagi duit. Alright, terima kasih. Okey. Okey, ada soalan lagi? Sebelum kita nak habis. Nak habis dah ni. Tak ada. Okey, saya pergi next. Next adalah jangkaan hasil kan. Jangkaan hasil, saya cerita tadi. Jangkaan hasil apa yang awak dekat objektif. So awak tulis balik dekat expected result lah. Dan last sekali ada rujukan. So rujukan ni Dr. Faizal cakap paling sikit 10 tak silap saya. 10 rujukan. 10 rujukan lah. Dan ada. Dan tak ada format lah. Format ni nanti saya beli. Okay. So saya nak tunjuk format dulu. Sir, Ya. untuk reference tu kan dia sama ke dengan literature review tu yang paper kita cari banyak-banyak? Itulah yang link dia. Okay. Sama ada So, link dia. So kita just paste link je lah. Ikut dia punya format lah. Dia ada format dia. Kalau contoh journal, awak kena ikut format dia. Dia ada nama, title journal, dia ada author, publication, bila keluar, jilid berapa, awak kena ikut tu lah format tu. Nampak skrin saya tak? Nampak skrin saya? Nampak sir. Nampak saya buka Word? Nampak Word? Tak sir. Tak nampak Word. Tak nampak Word. Okay, saya kena stop share. Susah juga yang Zoom ni. Sekali kena share lagi sekali. Mana saya punya Word? Tak boleh share screen ke? Evan Sekejap, mana share screen portion of screen. Dalam file dia.
2. Okey. Nampak ni? Nampak kan? Okey. Apa tu? Masa. So ini adalah format dia. So saya dah buat, nanti saya akan share. Semua saya tak buat content list of table apa semua tu lah. Jujur sama macam kita punya final report. Cuma dia lagi simple je lah. So nanti awak semua ikut je lah format ni. Saya dah set dia punya margin, layout, margin, spacing, paragraf, semua saya betulkan lah. Cuma apa boleh buat, awak jangan copy paste biasalah. Kalau copy paste tu copy, awak paste with format. Ni keep source formatting. So format tak lari lah. Kalau ada format dia lari. So pengenalan, okay. Ni tajuk 1.0 pengenalan. So ini line pertama bermula daripada tepi. Yang kedua bermula pada indents 1.7 cm. Okay. Dia bermula pada ke kanan 1.2 cm. So tajuk sama juga. So antara paragraf ni tak perlu space. Tetapi antara tajuk ni, okay, 1.0 ni ada satu space. Space satu lah. Sama juga objektif. So awak cuma ikut je lah. Objektif, okay, objektif kira, okay. So objektif ni dah ada ayat, awak tiru je ayat dia. The objective of this project is S below ataupun is ke ataupun A ke kan. So awak ikut je lah A, B, C. So kalau ada 3 lah. Kalau ada 2 lah. So tak boleh 1 paling sikit 2, paling banyak 3. So ni scope. So kalau ada chapter yang seterusnya, cuma awak tab je lah. Tab automatik je akan ke kiri lah. Okay. So ada chapter seterusnya ke kiri lah. Macam tu je lah. Kalau awak tak sure, awak copy paste, keep the sourcing format. Macam tu. Okay. So ini kalau ada subchapter, kalau ada. So subchapter tak perlu bold, tapi dia sama je. Tak perlu bold lah. Okay. So dia sama juga, bermula pada belah kiri. Okay. Perangan kedua baru bermula pada ke kanan 1.27 lah. So ni contoh macam mana untuk figure. So ini adalah figure awak. Pastikan dia clear, jelas dan nampak lah. Okay. Tak perlu ada border pun. Tak perlu border. Kalau ada border tak apa. Tak ada border pun tak apa. So tajuk dia figure 2. 2 ni merujuk pada saya salah buat dia. Figure 5.1. Saya pun salah. Figure 5.1 lah. So 5 ni merujuk kepada point nombor apa. 1 ni nombor pertama lah. So untuk bukan chapter lah. Untuk point nombor 5 ni, okay, metodologi ni, kajian literatur ni. So 5 ni adalah figure nombor 1. So 5.1 nama figure. Okay. So spacing antara 2 ni adalah 1.5. So untuk table, so awak ikut table dia je. So copy dan ikut table je lah. So table dia font 11. Okay. Center. Kemudian dia ada macam ni lah. So tajuk di atas sepatutnya 11 juga ni. Sepatutnya 11. Betul lah 12. Ni kena 12. So ni 12, yang ni 11. So awak ikut je lah. Nanti bila nak copy, awak copy. Kemudian Ctrl C. Kemudian untuk paste dia. Kalau tak confident, paste nampak ni. Keep source formatting. So automatic dia akan copy sebiji lah. Cuma tukar sini lah. Ini sepatutnya table 51 ni. Salah. So table 51 saya betulkan. Saya pun tak final lagi. So ini macam mana nak buat formula. Kalau ada formula, so copy je, kemudian awak betulkan je lah formula ni. Formula ni ada equation kan. So boleh betulkan kat equation sini lah. Kalau ini ke bawah ni, awak pergi ke sini, ambil yang ni lah ke bawah. Nanti awak kena buat try lah. So dia punya penunjuk rujukan formula tu adalah di hujung ni lah. Di hujung. Nampak di hujung. Di sebelah kanan. Sekali.
So ada kurungan. So patutnya ni 5.1. Salah. Saya copy paste je. So ni ada 5.2 lah. Jadi refer chapter nombor berapa, equation nombor berapa. Okay. Dan metodologi pun sama juga. Mula dari kiri. Okay. So perancangan projek pun awak letak kat sini gancat awak. Gancat awak tu dalam bentuk figure. So nak tekan figure berapa lah. Figure 71, nama figure. Contohnya gancat. Kemudian kat bawah ni mungkin ada penerangan lah. Berdasarkan darjah 71. Bla 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 bla. Okay. So ni jagaan kos bersama juga. Ni sepatutnya table. Saya tak sempat nak table. So ni macam ni lah. So table nama kat atas, font 12. Kemudian table dekat sini lah. Kemudian kat bawah ni ada sedikit penerangan lah. Dan sama yang seterusnya lah. Semua sama. Kecuali rujukan. Rujukan ni macam ni lah bentuk dia. Dia guna apa. So ini nama penulis, tahun keluaran, tajuk. Ini adalah publication dia. So ni contohnya lah. Sama juga tajuk, tarikh keluaran, nama tajuk. Okay. So ni dia punya nama jurnal, publication dia, muka surat berapa. So saya akan bagi dia contoh rujukan lah. Ini contoh untuk jurnal juga lah. Ini contoh jurnal, ni contoh dicapai daripada bahan sumber internet. So dia tak ada link, cuma ditunjukkan kat mana dicapai. Dicapai pada Ogos 23, 2007. So di nama website dia apa yang dicapai tu lah. So awak kena tengok lah contoh-contoh rujukan lah. Nanti saya paste dia punya penerangan lah. Dia ada cara dia nak tulis artikel dalam buku. Nanti saya akan paste balik. Okay. So itu adalah format penulisan. 9:22, kita 10 minit lagi. So lagi saya nak tunjukkan cover ke depan. Cover ke depan. Okay, cover ke depan. So ini cover ke depan dia. Okay. Ini nama proposal. Okay, by nama student. Okay, nama panel. Tarikh hantar. Pastikan yang sini chop dan sign. Pastikan yang kalau awak boleh, awak print, awak minta supervisor awak sign dengan chop lah. Ataupun kalau dia boleh sign digital, lagi senang lah. Kalau tak boleh, awak kena print lah. Minta dia chop dengan sign. Faham? Faham ke yang ni? Yang ni paling penting sekali ni. Chop dan sign. Chop dan sign. Bukan hantar kosong je. Dan jangan hantar last minute. Hantar last minute, siapa tak marah kan? Betul sir. Okay. Apa lagi saya tunjuk lah. Macam dah habis lah. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Okay, itu berkenaan dengan kertas cadangan. So apa yang awak buat tu, awak perlu tulis dalam semua dalam tu. Tapi tak perlu terlalu detail sangat. Macam saya cakap tu, jangan lebih dari 40 surat. 40 tu banyak, boleh buat novel. Okay. Itu adalah kertas cadangan. Ada apa soalan lagi sebelum saya pergi ke pembentangan? Pembentangan ni kejap je. Tak ada. Okay. Pembentangan cadangan projek. Sir. Apa? Sir. Ya. Ya. Sir. Saya tak dengar. Untuk problem statement dan objective scope tu kan, perlu citation tak? Kalau tulis sendiri. Kalau awak cite daripada orang, awak kena tulis citation tu, tak ada masalah. Kalau tulis dia sendiri? Sebenarnya tulis sendiri tak perlulah. Tapi kalau awak copy daripada jurnal orang, awak kena cite dengan dia. Cite kepada orang tu lah. Okay, Ataupun awak ambil contohnya citation ni, contohnya awak ambil statement orang tu, awak ubah sikit kan.
So awak cite juga dia, tak ada masalah. Sebenarnya site ni bagus, menunjukkan awak tu refer pada orang lain. Kalau awak cite, tunjuk cite. Awak ubah ayat pun awak cite je, tak ada masalah. Menunjukkan awak refer pada paper orang lain lah. Contohnya, daripada bla 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 didapati yang ini akan menjadi bla 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 bla, contohnya. Betul, awak kurungan lah cite. Okay. Ada kan? So kita pergi yang seterusnya, pembentangan cadangan projek. So pembentangan cadangan projek ataupun presentation akan dilakukan, saya cadang pada minggu ke-15 lah. Okay, tapi saya tak dapat approval lagi daripada jabatan, saya bincang. Kalau approve, kita akan buat pada minggu ke-15 lah. So isi kandungan pembentangan kertas cadangan projek. Ada apa-apa? Sir. Ya, ya. Reference tu kan dalam format IEE ke APA? APA apa? APA. APA ya. APA. Okay, thank you sir. Okay. Okay, saya teruskan so isi kandungan pembentangan seperti kertas cadangan projek. So apa yang awak tulis tu awak ringkaskan ke dalam presentation awak lah. Yang kedua, semua ahli kumpulan wajib membentangkan cadangan projek. So awak ada banyak item dalam tu, so awak kena bagi-bagikan lah. So jangan suruh seorang je present ataupun one man show kan. So bagikan kepada ahli kumpulan anda lah. Kalau 2 orang bagi 2 lah, kalau 3 orang bagi 3 lah. Dia menunjukkan yang ketiga-tiga ahli kumpulan tu faham apa yang dia akan lakukan pada semester hadapan. Dan penilaian rubrik untuk pembentangan ni, dia ada individu dan kumpulan lah. So kalau awak tak present, awak tak ada markah lah. Itu saja. Dan seterusnya, pembentangan akan dilakukan secara atas talian. So untuk FYP 1 ni kita buat secara online lah. Melalui sama ada Google Meet ataupun kita gunakan Zoom. So masa pembentangan adalah 15 minit dan 5 minit untuk Q&A. Okay, itu saja. So software yang boleh digunakan, apa-apa software pembentangan projek, dia boleh bermula pada PowerPoint sehinggalah Prezi yang mahal kan. Boleh guna Canva, boleh guna Google Slide, awak gunalah apa-apa yang awak mahir. Okay, ada apa sebarang soalan berkenaan dengan presentation? Sir, kalau untuk yang proposal tadi tu, boleh buat dalam English and Malay? Buat salah satu, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Sebenarnya kalau kita buat bahasa Melayu, nanti present pun nanti VM juga kan? Present bahasa Melayu lah. Okay. Saya nak tanya. Ya. Untuk present tu week ke berapa? Week ke-15. Week ke-15, okey sir. Okey. Yang Q&A tu, panel yang tanya. Panel yang tanya, awak yang jawab. Alright. Okey, ada soalan lain? So pakaian kemas. Sir, online kan? Yang panel tu rahsia ke? Sir. Panel tak rahsia, nanti saya akan buat jadual panel tu. Okey sir. Dia tak rahsia sebab awak kena tulis dalam proposal tu siapa panel awak. Baik. Okey, ada soalan lagi? Ya. Ada dah. Kalau tak ada, ya. Nanti masa pembentangan tu kiranya satu sesi tu semua bentang sekali ke ada 2 sesi ke 3 sesi? Misalnya cadangan saya satu sesi je. Maksudnya dia bukan sesi lah, saya akan beri slot. Contohnya satu kumpulan tu mungkin akan dibutuhkan setengah jam lah. 15 minit bentang, 5 minit Q&A kan. Tapi kadang-kadang student suka terlajak kan. Terlajak tu mungkin terlajak jauh atau terlajak dekat je lah kan. Kalau dia tercepat tak apalah, kata dia panjang kan, sejam ke satu kumpulan kan. So saya bagi masa 30 minit untuk setiap kumpulan lah. So mungkin pertama mungkin start pukul 9, yang kedua start 9.30. Macam tu lah. Okey sir. Okey.
Okay. Kita pergi ke slide yang terakhir. So cadangan tadi pembentangan. So tadi pembentangan ke cadangan pada hari Ahad minggu yang ke-15 16 Januari 2021 dan tarikh pembentangan adalah Khamis 20 Januari 2021. Tapi ni adalah cadangan. Saya akan bawa kepada jabatan untuk approval. So sebarang perubahan saya akan beritahu kemudian lah. Tapi ni cadangan kita, cadangan saya. Ada sebarang masalah ke minggu ke-15 tadi week? Saya dah tengok jadual exam awak. Awak start exam pada 24. Betul? First paper. Betul. Dan berakhir pada 10 Februari kan? Paper last. Tengah-tengah dia ada cuti negara Cina. So kita 8 yang last 10 paper apa? 8. Oh okey. Salah lah saya. Paper repeat kot. 10 bulan tu. 8 bulan ya? 8. 8. Terus repeat kot. Okay. So ni cadangan saya. Sebarang perubahan nanti saya akan beritahu kemudian lah. So dia tak mungkin awal bulan ni. Mungkin lambat je lah kot. Kalau berubah pun. Okay, ada sebarang lagi soalan tentang tarikh? Cepat sangat ke apa kan? Cepat ni, minggu ke-15. So, pastikan minggu ke-15 tu nak muat naik. So dapat sign tu seminggu sebelum lah. Janganlah hari Ahad pukul 8 pagi baru mendapat sign. Memanglah lecturer kau tu marah. Saya pun marah juga. Okay. Ada sebarang soalan lagi sebelum kita akhiri? Dah habis. Tak ada. So kalau tak ada, dah kita ada 145 orang. Okay. So boleh buka kamera sekejap. Saya nak tak gambar. Sebelum kita akhiri. Bukti kedatangan. JDT di hatiku ni. Siapa JDT di hatiku ni? Sekejap je. Kalau perempuan tu pastikan bertudung. Malam kan? Asrama okey lain. Okey kan? Saya tengok semua ramai. Dah sekejap saya nak capture screen. Okey, sekejap Sekejap. Okey, boleh tutup. Okey, kalau tiada apa-apa sebarang persoalan, so kita akhiri taklimat kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, setakat itu saja. Selamat malam dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa anda untuk taklimat ini. Jumpa lagi. Thank you sir. Thank you Ma- sir. Thank you, sir. Selamat malam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Tak ada soalan. Thank you. Thank you, sir. Sir. Thank you sir. Assalamualaikum.